A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama berkumpul, bertemu, bersembang, berbual bicara dalam bicara maqasid yang akan terus kita akan fokus kepada topik-topik sambungan daripada kisah-kisah terdahulu, yang mana sains Ashabul Kahfi itu adalah satu elemen penting yang ada di dalam Al-Quran, yang disebut, yang diceritakan, yang dikisahkan, bukan sekadar satu kisah dongeng yang kita nak baca kisah-kisah mereka, yang kita nak jadikannya sebagai satu bacaan semata-mata, melainkan semua yang tertulis itu adalah satu bentuk strategi agama yang jelas. Ada apa sahaja yang disampaikan melalui Rasulullah, melalui perantaraan wahyunya, pastinya semua itu adalah untuk menghidupkan jiwa kita. Dia bukan nak mematikan kita, bukan nak menjumutkan kita, bukan nak melemahkan kita, kerana fungsi dan tujuan Al-Quran itu adalah untuk menguatkan kita, mengejutkan kita. Kan, kalau kata kita baca Quran, dengar Quran pun kita tidur, tu ada masalah tandanya. Itu tanda kita ni masih belum menjumpai apa yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai satu formula kehidupan kita untuk mencapai maksud dan tujuan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada hari ini tengok kepada sahabat-sahabat kita ni ramai dah yang bersama-sama dengan kita. Jadi insya-Allah wajah tak nampak, rupa tak nampak, kecuali melainkan dekat ruang komen tu nampaklah rupa profile picture masing-masing. Tapi untuk saya dekat dalam switcher ni, insya-Allah yang saya nampak nama-nama yang datang daripada Singapura. Abang Suhaimi dah ada, sahabat-sahabat biasalah yang mana yang ada, termasuk Kak Syah Hamzah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada pagi ni. Dan insya-Allah kita nak recap balik sedikit sebanyak apa yang disampaikan pada minggu lepas, dan kemudian kita nak sambung kepada perbincangan pada hari ini. Kalau minggu lepas kita nampakkan tentang pentingnya untuk kita memahami pohon sejarah yang telah pun lupus, yang hilang akibat daripada kelemahan dan kesilapan kita sebagai umat Islam yang tidak menitik beratkan pohon sejarah, yang tidak melihat sejarah itu sebagai satu elemen penting pendidikan kepada kita untuk mengetahui bagaimana jatuh bangunnya agama dan tanggungjawab kita untuk membangkitkannya semula. Kalau kita lihat, antara kepentingan rukun solat itu adalah solat itu sebagai tiang agama. Dalam rukun Islam, solat itu menjadi kunci kepada pembangunan agama. Solat menjadi key di dalam kunci di dalam bagaimana kita nak membuka ruang ibadah yang lain sebagai satu bentuk pembangunan, sarana, facilities untuk kita membangkitkan ibadah-ibadah yang lain itu ke arah satu bentuk pembangunan jiwa, pembentukan diri. Kalau namanya tegak, namanya bangkit, untuk kita menegakkan tiang ni, untuk kita tegakkan sesuatu benda. Jadi kalau as-salatu imaduddin, solat itu sebagai tiang kepada agama. Imad, tiang ini dia mesti tegak. Tegak dia mesti lurus. Lurus mesti kukuh. Kukuh mesti kuat. Kuat mesti firm. Itu bicara tiang. Tiang tak boleh sengit. Sengit dia akan rebah. So dia mesti tegak. So kalau kata kita ni sebagai seorang bapa, ni cerita bapa. Kalau kita jadi bapa, bapa yang tidak lurus, tidak tegak, tidak berprinsip. Prinsip mesti tegak. Tegak dari sudut kefahaman agama.
tegak dari sudut pengetahuan hidup kita. Quran yang mesti ditegakkan dalam jiwa kita. Kita akan bangkit untuk tegakkan diri kita, tegakkan keluarga kita, tegakkan rumah tangga kita, tegakkan masyarakat kita untuk menjadi orang yang lurus, jelas, hala tuju dan juga apa yang dia nak, dia mahukan, dia inginkan di dalam hidup ini sebagai hamba. So kalau kata kita masih lagi tidak jelas, sebab itu solat kita, solatlah banyak mana pun, tetapi kalau solat itu masih lagi kita tidak faham bagaimana solat itu menghubungkan kita dengan Allah, menghubungkan kita dengan manusia, menjadikan hablum minallah wa hablum minan nas itu sebagai salah satu elemen penting di dalam solat, dan praktikal solat itu sendiri memberikan kita satu seruan, satu dakwah. Seruan dia, kalau kata solat itu sendiri adalah inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah keji dan mungkar. Kalau kata kita pun gagal untuk membawa ciri-ciri orang yang tegak, bila tegak, dia mesti jelas. Hitam dan putih. Minggu lepas kita nampak kan benang hitam dan benang putih. Kena jelas. Di mana kita sekarang ni? Adakah kita duduk dalam kelompok yang hitam? Atau kita berada dalam kelompok yang putih? So be firm. Kena jelas. Ribanya di golongan yang kiri ataupun kita ni keluar daripada golongan-golongan yang macam mana selama ni hidup dalam kehidupan dengan riba. So kiri dan kanan, hitam dan putih, syurga dan neraka, hak dan batil, itu semua adalah dua bentuk yang dipisahkan dengan satu dinding. Dinding yang kita kena tahu di manakah dinding itu letaknya, halusnya untuk memisahkan kita antara dua jalan ni. Antara menjadi golongan kiri ataupun kanan. Antara duduk di dalam tempat yang hitam ataupun putih. Dia meletakkan kita dengan satu kondisi yang sangat-sangat nipis. Halus dan jelas dalam Quran itu menampakkan at any time kita boleh menjadi sebahagian daripada golongan yang lain. Hari ni kita rasa kita dah duduk dekat putih. Esok lusa kita boleh jadi golongan hitam. Hari ni kita rasa kita dah jadi orang yang soleh. Esok boleh jadi kita jadi golongan yang taleh. Sebab itu dalam Quran berulang kali dinampakkan peringatan bagaimana kita ini siangnya boleh jadi beriman, malamnya boleh jadi kafir. Malamnya beriman, siangnya boleh jadi kafir. Dua-dua situasi itu boleh berlaku kepada siapa sahaja. Tidak kira golongan itu golongan agamawan, hinggalah kepada mereka-mereka yang duduk di golongan bawahan. Sebab kita ini sama. Kunci dia pegang kepada surah 49:13 yang kita duk sembang sebelum ni, cerita surah Hujurat. Hujurat cerita tentang bilik-bilik, kamar-kamar, tentang di mana kita ini dipisah-pisahkan, dan di situ adalah cerita formula yang Allah nampakkan bagaimana Allah ciptakan kita ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeza warna kulit, lelaki dan perempuan, untuk kita saling kenal mengenal. Kita nak kena kenal sejarah bangsa kita. Kita nak kena kenal sejarah agama kita. Kita tak boleh hanya melihat, okey, Islam diturunkan di negara Arab, lalu orang Arab berhak untuk menjadikannya sebagai satu eksklusiviti. Tidak. Dalam Quran, Allah hanya mention bahawa Allah memelihara Al-Quran itu di dalam bahasa Arabnya. Dan agama ini, Quran ini adalah untuk seluruh manusia. Maksudnya, dari segi teksnya dipelihara dalam bahasa yang Allah pilih sebagai satu bahasa yang khusus, di mana dengan bahasa Arab itu dia mampu untuk memecahkan banyak kod-kod breaking yang tak mampu untuk dipecahkan oleh bahasa lain. Dengan bahasa Arab dia mampu menjadi pelbagai makna dan maksud yang lurus, yang jelas, yang halus, yang penuh dengan ada layer by layer punya translation dia. Ada makna yang kita boleh relatekan dengan banyak benda, banyak perkara, banyak keadaan, banyak situasi. Hanya dengan keyword-keyword yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu pentingnya untuk kita membaca Quran dengan menggunakan teknik harfiah, dengan kita melihat, kita zoom in bacaan-bacaan yang ada dalam Quran. Jangan kita tertipu, jangan kita terperangkap dengan terjemahan semata-mata. Yang ni khusus untuk kita lah, kita orang Melayu. Kebanyakan kita bila kita baca Quran, kita akan fokus kepada membaca bahasa Arab. Itu antara budaya yang sudah pun menjadi satu adat. Adat yang menjadi budaya, budaya menjadi adat. Dua-dua pun boleh kita kata sebagai satu mekanisme di mana nenek moyang kita mengunci kita di dalam
kehidupan mengikut adat resam. Dah menjadi adat. Adatnya bila baca Quran, kita akan baca untuk membaca dengan mengharapkan pahalanya. Itu satu budaya yang dah memang kita daripada kecil lagi dididik. Engkau baca Quran tak faham pun tak apa. Itu satu benda yang dari lama lagi kita dah diberitahu. Dan kita berpegang kepada adat itu sehingga susah untuk kita membuang fahaman tu. So satu benda yang kita nak kena pastikan adalah bagaimana kita nak memahami setiap ayat-ayat Allah itu dengan mesejnya yang jelas. Sebab dalam Quran itu dah jelas didapatkan dalam surah 36 surah Yasin ayat 69 dinampakkan tentang dia adalah satu Quranul Mubin. Jadi bacaan yang jelas ini, Quranul Mubin ini mesti mampu untuk memberikan kita penjelasan. Daripada perkataan mubin, lahirnya, keluarnya, terbitnya perkataan bayin. Bayin ini satu penjelasan. Lalu menjadi bayinat, menjadi satu pembuktian. Dia menjadi sesuatu yang mampu membuktikan yang hak dan yang batil. Itu Quran. Baca saja Quran, kita tahu Allah nak A dan Allah jelas apa yang Allah nak, Allah inginkan. Kalau dia nak manusia itu jadi begini, Allah statekan dalam Quran itu begini kejadian dan hak untuk manusia itu diciptakan. Tapi kita yang memilih untuk jadi sebaliknya. Itu yang kita nak kena kenal pasti. Jadi Quran itu mesti jadi satu pembaris yang lurus yang memisahkan yang hak dengan yang batil. Itu yang dikatakan sebagai ayat pendinding. Yang mampu untuk mendinding kita dan membezakan kita antara golongan yang terkeluar daripada acuan Quran dan kita yang berada di dalam silibus Al-Quran. Ni kita nak kena memahami. So insya-Allah ini mukadimah baru. Lebih kurang dalam 11 minit dah mukadimah dia. Moga-moga pada hari ini topik yang akan kita sembang panjang, yang akan kita sama-sama dapatkan penjelasan dia adalah bagaimana untuk kita cuba berusaha untuk menjadi sebahagian daripada orang-orang yang diberi nikmat jalan yang lurus. Kerana ini adalah satu fenomena. Fenomena kita hari ini duduk di dalam kehidupan yang sangat-sangat comfort, memilih untuk berada dalam situasi kita rasa kita sudah cukup. Cukup dari sudut agama, cukup dari sudut harta, cukup dari sudut nikmat kasih sayang dan keluarga. Kita rasa dengan apa yang kita ada pada hari ini, maka kita sudah pun layak untuk mendapat syurga Allah. Dengan ibadah kita yang kita buat sehari-hari dan kita rasa kita sudah pun berjaya mendapat satu kredit untuk kita kembali kepada Allah dengan amalan-amalan yang kita buat. Sedangkan kalau kita letakkan rukun iman itu daripada beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, susunan itu saja menjelaskan kepentingan untuk kita meyakini dulu setiap apa yang ada di tangan kita itu sebagai sesuatu yang jelas. Barulah kita boleh lihat kepada kategori-kategori amalan-amalan yang lain. Kalau tanpa keimanan, iman inilah yang akan menjadikan kita jadi golongan-golongan yang faham, yang jelas maksud dan tujuan kenapa kita berada di dalam kelompok Muslim. Antara benda yang kita kena faham dalam Quran, dinampakkan situasi bila mana Rasulullah bertemu dengan Badui. Ini ada dalam surah Al-Hujurat itu tadi. Surah 49. Ada dekat dalam tu dinampakkan bagaimana ketika seorang Badui datang bertemu dengan Nabi, dia bertanya kepada Nabi, dia bukan tanya, dia mengakui, dia dah cakap kepada Nabi yang dia dah beriman. Tapi Nabi betulkan statement dia yang first, engkau belum beriman, katakanlah engkau baru menyerah diri. Jadi kita ni kena check, kita ni golongan yang mana? Adakah kita baru saja menyerah diri kepada Islam, menyerahkan diri kita di dalam agama ataupun sistem cara hidup Islam, lalu kita menjadi orang yang meyakini dengan sistem yang kita pakai? Ataupun kita cek balik diri kita, muhasabah diri kita, adakah kita ini lahirnya Islam, duduknya dalam keluarga Islam, duduknya dalam kelompok masyarakat Islam, di sebuah negara Islam, tetapi kita sendiri tidak meyakini kitab yang ada di tangan kita ini sebagai satu sistem yang jelas, yang hak, yang mampu untuk membangkitkan semula satu sistem Allah di atas muka bumi bermula daripada keluarga kita dulu. Yang ni yang kita nak kena cek. Adakah kita lahir saja sebagai seorang Islam yang mengaku
lahir daripada perut mak kita, kemudian kita mewarisi satu nama yang Islam, lalu kita hidup dalam komuniti masyarakat Islam, tetapi kita langsung tidak memahami tujuan kita beribadah. Kenapa kita baca Quran, kenapa kita puasa, kenapa kita solat, kenapa kita pergi Mekah, kenapa kita buat ini, kenapa kita buat itu. Kadang-kadang kita hanya mengikut orang hanya atas dasar nafsu, hanya atas dasar ikut-ikutan, hanya atas dasar kita mengikut golongan kebanyakan. Yang ni minority versus majority. Ini ada dalam surah 6, surah Al-An'am ayat 116. So keyword saja, note saja dekat tepi tu nota kita 6116 tu relate dengan apa yang kita sedang buat pada hari ini. So kita nak kena tahu, setiap apa yang kita buat pasti ada dasarnya. Pasti ada satu sistem yang menyebabkan kita jadi golongan-golongan yang eksklusif. Ni eksklusif ni maksudnya, kalau kata kita ni mengaku kita ni sebagai Islam, di mana eksklusiviti kita sebagai Islam? Ada berapa bilion orang Islam pada hari ini. Tapi sejauh mana kita mampu menjadi umat yang terpilih? Umat yang daripada kalangan, daripada zaman Rasulullah dulu, sampailah kepada kita pada hari ini. Dah berapa bilion umat Islam yang dilahirkan, hidup dalam acuan agama Islam, kemudian meninggal dunia, disambung diwarisi pula oleh anak cucu cicitnya sampailah kepada kita hari ini. Adakah kita ini yang menjadi orang-orang ataupun umat yang terpilih untuk berada di atas jalan yang lurus ni? Pastinya setiap zaman, setiap fasa dan juga setiap era yang Allah pilih itu adalah berbeza-beza. Mengikut takaran masa dan juga ketetapan waktu bagaimana kita ini dipilih sebagai orang yang duduk dalam sistem yang Allah nak kita dapat. Ataupun kita ini hanya jadi golongan-golongan yang menumpang menempel di atas muka bumi tapi tidak memahami bagaimana hendak kita membawa peranan sebagai seorang yang akui dirinya Islam dan juga mukmin, beriman. Ini kategori kita nak jadi golongan mana. So kita nak lihat, kalau kata kita hari ini, adakah kita berjaya menjadi sebagaimana orang-orang yang terdahulu? Apa definisi dan apa juga makna yang kita boleh pakai daripada perkataan orang-orang terdahulu. Ni satu benda yang kita nak kena faham. Tak lama lagi dah nak masuk bulan puasa. Tengok sekarang ni dah bulan 3. Lepas ni kita akan masuk bulan Ramadan. Kalau Ramadan, antara dalil untuk kita wajib puasa ada dekat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu satu keyword penting yang ada di dalam Al-Quran, satu ayat yang menjelaskan banyak benda untuk kita memahami kenapa diletakkan kutiba alaikumusiyam. Kenapa siam itu menjadi satu ibadah yang sangat penting. Kenapa kutiba, sesuatu yang ditetapkan, diwajibkan, difardukan. Ada terjemahan difardukan, ada terjemahan diwajibkan. Kenapa dua perkataan ini berbeza tapi membawa satu makna yang sangat serius? Kalau kita letakkan kutiba, ditetapkan. Dia benda yang dah tetap. Kataba, benda yang dah termaktub, benda yang dah diletakkan sebagai kitab. Al-kitab, benda yang dah dijadikan satu kitab. Ketetapan, yang dah termaktub, duduk dalam satu perintah. Puasa, ibadah, yang dijadikan satu perintah yang sama saja seperti mana golongan-golongan orang-orang yang sebelum kamu. Ditetapkan juga seperti mana mereka ditetapkan. Dan kita ini dipilih untuk menjadi golongan-golongan yang tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kamu ini mampu untuk menjadi golongan-golongan yang bertakwa. Kenapa puasa itu satu benda yang sangat-sangat dituntut komitmen untuk orang-orang yang beriman. Ini satu contoh. Banyak lagi dalam Quran itu ayat-ayat yang nak kita fahami bagaimana kita nak memecahkan code breaking kepada perkataan min qablikum. Siapakah golongan-golongan yang dikatakan sebagai orang-orang sebelum kamu? Apa yang kita nak kena ambil pelajaran daripada golongan-golongan sebelum kamu? Siapakah golongan-golongan sebelum kamu? So kalau kita nak mencari golongan sebelum kamu, kita akan baca, okey, kita generasi ini sebelum kita mak bapak kita. Sebelum mak bapak kita nenek moyang kita. Sebelum mereka siapa lagi? Tapi yang kita nak belajar daripada Al-Quran, orang-orang yang mendapat satu nikmat, satu
petunjuk, satu jalan, satu bentuk siratal mustaqim, jalan yang lurus. An'amta alaihim, satu nikmat yang dah diberikan kepada mereka. Ini golongan yang kita nak kena cari. Kalau dalam itu ayatnya surah 4 ayat 69 adalah daripada kalangan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ini 4 golongan tu. Tapi dalam Al-Quran kita kena identify siapakah golongan-golongan tersebut. So pastinya yang disebut dalam Quran adalah mereka-mereka yang menjadi golongan kanan. Siapa dia? Mereka-mereka yang daripada kalangan Nabi-Nabi. So baca kisah-kisah Nabi-Nabi dalam Quran itu. Ada 25 Rasul yang disebutkan dalam Quran. Dan juga beberapa nama Nabi-Nabi yang tak disebutkan. So itu satu ciri-ciri golongan yang kita kena kenal. Wasyuhada, golongan yang menyaksikan kejadian yang berlaku pada ketika itu. Dia boleh jadi siapa saja yang menjadi saksi. Yang mampu untuk menjadi satu golongan yang melihat satu kebangkitan agama di zaman itu dan mereka menjadi sebahagian daripada golongan tersebut. Jadi syuhada ni jangan kita terlalu jumud hanya melihat syuhada ni mesti golongan yang syahid. Mati syahid saja. Tak. Syahid, syahada, syuhada adalah golongan yang disaksikan khidmat mereka di dalam urusan agama. Tu kita kena ambil keyword dia daripada surah 2 ayat 143. Ambil keyword dia di dalam surah yang menampakkan bagaimana kita ni menjadi saksi kepada kerja buat Rasul dan menjadi kerja buat kepada manusia di depan kamu. So, kerja buat Rasul di belakang kita, kerja buat manusia di depan kamu. So, ada keyword dekat situ yang kita kena kenal daripada surah 2 ayat 143. Al-Baqarah ayat 143. Kita orang yang di tengah-tengah. Kita berada golongan tengah. Kita sedang melihat kerja buat orang di depan kita dan kita sedang membezakan dengan kerja buat yang ada di belakang kita. Siapa yang di belakang kita ni? Apa yang Nabi-Nabi dah tunjukkan. Apa yang golongan-golongan syuhada dah tunjukkan. Apa golongan-golongan salihin dah tunjukkan. Apa golongan-golongan as-siddiqin. Dia an-nabiyyin was-siddiqin. Golongan yang membenarkan. Bagaimana kebenaran yang ada dalam Quran ini nak diterjemahkan sebagai satu bentuk praktis. Dan bukan jadi satu bentuk angan-angan. Satu bentuk yang kita nak kena jadikannya sebagai satu sistem. Bukan kita jadikannya sebagai satu bentuk ritual semata-mata. Ni adalah satu benda yang sama-sama kita kena gali dan cari rahsianya di dalam Al-Quran. Dan inilah yang dinampakkan dalam sains Ashabul Kahfi. Kalau cerita Kahfi itu, cerita macam mana manusia yang sedang melindungi diri mereka di dalam dinding. Kahfi itu sendiri bukan sahaja cerita gua. Perkataan Kahfi itu adalah menampakkan tempat yang terlindung. Jadi diterjemahkan sebagai gua kerana gua itu adalah tempat yang terlindung daripada pandangan manusia. So nak lari daripada manusia, pakat-pakat ramai-ramai masuk dalam gua, duduk dekat satu tempat yang manusia di luar sana tak nampak apa yang berlaku dekat dalam gua. Tetapi orang dalam gua nampak apa yang berlaku dekat luar. Ini situasi Kahfi. So kita sendiri pun kena tahu bagaimana kita ni nak jadi golongan-golongan yang sebahagiannya berjaya menerima satu nikmat kefahaman Al-Quran sehingga kita menjadi golongan yang nampak, yang boleh lihat kebatilan di depan mata kita, kerosakan manusia di depan mata kita. Apa yang berlaku kalau kita tengok surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni surah yang menampakkan cerita tentang orang-orang yang ditinggikan, tempat yang ditinggikan. So kita ni nak ditinggikan dengan apa? Tengok surah 58 ayat 11, kita ni ditinggikan dengan ilmu. Ilmu yang Allah berikan dari sisinya. Apa yang ilmu di sisi Allah? Ilmu di sisi Allah adalah Al-Quran. Ilmu di sisi Allah adalah Alkitab yang diberikan kepada kita sebagai satu manual. Inilah satu-satunya ilmu yang Allah bagi kepada kita untuk kita memahami makna dan maksud ilmu yang ada di atas muka bumi ini secara kasar. Allah dah bagi dah ayat-ayat Quran supaya kita boleh membaca tanda-tanda. Ayat-ayat dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai tanda-tanda. So apa yang ada dalam ayat Quran itu sebagai satu penanda. Penanda petunjuk. Petunjuk untuk kita membaca apa yang Allah sedang memberikan satu penjelasan kepada kita melalui alam. Secara alami, Allah dia tidak bercakap dengan kita secara direct melalui perantaraan kalam. Allah bagi wahyu, Allah bagi Quran, Allah bagi bacaan kepada kita untuk kita membaca tanda dan Allah memberi alam ini sebagai satu bentuk fenomena, sunnatullah.
yang macam mana Allah nak berikan kepada kita sebagai satu bentuk bacaan yang kita boleh lihat secara kasar dan secara halus. Ni kalau kata Allah kata dalam Quran, Allah suruh tengok cerita tentang anjing contohnya. So kita mesti memperhalusi apa yang ada pada sifat-sifat anjing dekat atas muka bumi ni. Allah bercerita tentang lembu. Kita kena lihat dan perhalusi apa yang ada di depan mata kita dalam bentuk karakter lembu yang ada di atas muka bumi ni. Macam mana kalau Allah cerita tentang haiwan-haiwan yang lain. Allah cerita tentang kejadian dan juga penciptaan langit dan bumi. Allah ceritakan tentang watak-watak yang ada dekat dalam Quran. Kita nak kena perhalusinya di atas muka bumi di zaman kita. Sesuai dengan era kita. Sesuai dengan apa yang berlaku di fasa kita. So kalau kata berlaku pada zaman Musa, apa musuh-musuh yang ada di zaman Musa contohnya? Adanya Firaun, adanya Haman, adanya Qarun. Ini adalah karakter yang ada di zaman Musa. Ada tak di zaman kita? Pastinya ada. Kalau zaman Rasulullah, yang berlaku pada waktu itu dilihat Qarun itu sendiri adalah Abu Lahab. Firaunnya adalah Abu Jahal. Abu Sufyannya adalah Haman. Menteri-menteri dan juga orang-orang arkitek yang membentuk politik di dalam kota Mekah waktu tu. So di sini kita nak kena faham macam mana Al-Quran itu menjelaskan satu situasi di zaman dulu, orang-orang sebelum kamu, lalu dijadikan bacaan yang penuh dengan hikmah pelajaran untuk kita ambil di zaman kita. Nabi ambil apa saja yang berlaku ke dalam kisah 24 Rasul sebelum baginda sebagai satu bentuk peta perjalanan sunnah Nabi yang akan ditinggalkan kepada kita. Nabi ikuti sunnah yang berlaku kepada Nabi Musa contohnya. Apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Nabi lalui juga satu sunnah yang berlaku kepada Nabi Yusuf contohnya. Setiap apa yang Nabi buat tidak akan lari daripada sunnah ataupun pattern yang berlaku kepada Nabi-Nabi terdahulu. So apa yang berlaku ditetapkan kisahnya di dalam Al-Quran. Kita sebagai umat di akhir zaman mengikut jalan itu juga, mengambil Al-Quran itu sebagai satu strategi agama, kemudian kita membaca kaedah dan tanda-tanda apa yang telah berlaku kepada Rasul-Rasul terdahulu sebagai satu jalan untuk kita ikuti. Uswah yang mereka tunjukkan yang baik. Tetapi ada juga perkara-perkara yang melibatkan perkara yang buruk yang kita nak elakkan daripada kita terlibat, kita terbuat kesilapan yang sama. Jadi ini Al-Quran. Banyak benda yang kita nak baca dengan ciri-ciri wal-yatalattaf. Orang-orang yang memperhalusi, yang berhalus, yang anticipate di dalam bacaan-bacaan Al-Quran itu bukan sekadar pada lagunya saja, tajwidnya saja, kesedapannya saja, tetapi setiap harfiah yang ada dalam Quran, setiap huruf yang ada dalam Al-Quran itu kita perhalusi satu persatu. Okey? Alright. Dah 28 minit, setengah jam. Okey, jadi kita buka satu ayat. Ni kita nak tengok satu ayat. Okay, cuba kita tengok surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 5. Okay, saya ada letakkan beberapa kotak merah tu. Kotak merah tu sebenarnya adalah indikator untuk kita lihat perkataan-perkataan yang kita boleh ambil pelajaran, yang kita nak ambil keyword dia saja, tapi ulasan ni pun kita akan cuba baca dan kita akan perhalusi. Okey, cuba kita tengok. Okey, tadi kita dah jelaskan tentang zalikal kitab. Okey, harap semua dah nampak, dah jelas kat situ. Kalau dah jelas, komen ya. Okey, supaya saya boleh skip. Okey, zalikal kitab la raiba fih, tidak ada keraguan. So apa yang ada di tangan kita sekarang ni satu bentuk ketetapan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, ini adalah satu petunjuk yang dikhususkan hanya kepada mereka-mereka yang bertakwa. Di sini satu keyword yang sangat penting untuk memisahkan kita dan orang sebaliknya. Ni hudan lil muttaqin. Macam mana nak cakap Kalaulah Al-Quran ini di tangan kita, kita sudah faham, kita sudah jelas, kita sudah nampak rahsianya. Jelas ini bukanlah kata kita dah 100% tahu.
Quran turun secara tartil. Okey, ini nak dibetulkan sikit. Quran dia hendaklah dibacakan secara tartil. Bagaimana Quran itu diturunkan dengan tartil, begitu juga perjalanan kita dalam memahami Al-Quran pun secara tartil. Rasulullah mendapat kefahaman Quran berdasarkan asbabun nuzul. Berlaku satu peristiwa, sama ada Nabi ditegur, sama ada Nabi dibetulkan, Nabi diberi nasihat, ataupun Nabi nak kena selesaikan masalah, atau Nabi nak kena berhadapan dengan satu situasi, maka Al-Quran itu akan menjadi satu bentuk pedoman wahyu yang nak menghidupkan Nabi supaya dapat melepasi ujian ataupun fasa kejadian tersebut dengan wahyu, berpandukan pedoman daripada Allah. So, Quran begitu juga dengan kita. Walaupun diturunkan kepada kita satu kitab yang lengkap, ada 6, 2, 3, 6 ayat. Tapi bukan 6, 2, 3, 6 ayat ni kita boleh faham sekaligus tanpa kita melalui perjalanan yang sama seperti Nabi-Nabi dan juga Rasulullah. Dia mesti melalui fasa, di mana kita melalui fasa dal, fasa bingung, fasa kita pun tak faham, fasa kita pun pening, kita pun dalam keadaan ramat, kita pun dalam keadaan panas, kita dalam keadaan kita pun memikirkan macam mana nak menyelamatkan anak cucu cicit kita, menyelamatkan keluarga kita, nak menyelamatkan masyarakat kita. Ini situasi yang berlaku kepada Nabi. Keadaan yang berlaku pada zaman Rasulullah. Sampai umur 40 tahun, Nabi memikirkan macam mana nak menyelamatkan masyarakatnya daripada hidup dalam keadaan menduakan sistem yang ada. Apa sistem yang ada pada zaman itu? Pada zaman itu, sudah ada kitab Taurat dan Injil. Sudah ada satu agama sebenarnya yang sudah pun berada dalam fahaman masyarakat jahiliah waktu itu. Adanya Mekah, sudah adanya Kaabah. Kaabah itu sendiri pun sudah berlaku ibadah haji. Jadi kalau kata di Mekah ketika itu sudah ada ibadah haji dan umrah, seluruh masyarakat jahiliah Mekah ketika itu sebenarnya sudah pun memahami dan sudah pun memeluk satu agama. Dan agama ini tidak lain melainkan agama Islam yang telah pun terpesong. Islamnya dah ada, tetapi Islamnya sudah pun dipesongkan. Islamnya sudah jauh daripada Islam yang sebenar. Maka disampaikan wahyu Al-Quran itu, Allah utuskan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu adalah satu bentuk pedoman bagaimana nak membetulkan balik fahaman masyarakat jahiliah Mekah ketika itu. Jadi Islamnya Islam yang sama, yang asal. Minggu lepas kita dah baca, kita baca daripada surah 2 ayat 135, kita terus baca sampai ayat 141. Hanya untuk menunjukkan siapakah Ibrahim, susu galur yang datang sehinggalah menampakkan dia telah Islam lama dah daripada sebelum ni. Dia Islam dan anak cucu cicitnya yang membawa peranan dan juga risalah Rasulullah, yang membawa apa yang dibawa oleh kitab daripada suhuf Ibrahim, apa yang dibawa oleh Musa, apa yang dibawa oleh Isa, sampailah kepada Nabi Muhammad. Semuanya adalah satu bentuk risalah yang sama. Tetap Islam yang sama. Cuma sampai kepada zaman Rasulullah, Islam ini sudah pun difabricate. Islamnya sudah pun ditokok tambah menjadi satu Islam yang jauh berbeza daripada apa yang nak dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Sama tak dengan zaman kita hari ini? Sama tak dengan apa yang berlaku pada masyarakat kita pada hari ini? Ini keyword yang kita nak kena faham. So, hudan lil muttaqin wa wajadaka dhallam fahada. Di mana bila berlakunya proses akal kita dah menjadi orang yang dhal, orang yang bingung, orang yang tak faham, tak jelas, menonong, buta huruf, buta perut, buta hati, tak nampak, buta kayu, nak diberikan tongkat. Ni orang yang buta ni, nak dibagikan tongkat tapi dia tolak, tapi dia tak mau. Ini orang yang zalim. So, sama juga dengan proses ni. Apabila hidayah ini dah diberikan, hudan, hudan hidayah, hudan petunjuk, hudan satu bentuk ilmu yang nak diberikan, nak mengeluarkan kita daripada kejahilan. Lawan ilmu adalah jahil. Lawan jahil adalah ilmu. Daripada tahu, tak tahu kepada tahu. So, proses kitab ni diberikan kepada kita untuk kita menjadi orang yang tahu. Tahu kita ni duduk kat mana sekarang ni. Kita ni duduk dekat golongan kiri ke golongan kanan. So, ni hudan lil muttaqin. Khusus untuk mereka yang dah dapat
dan duduk di atas petunjuk. Kalau kata kita ni dah boleh tahu, baca Quran, kita dah nampak dah sikit sebanyak. Ini yang Allah nak. Ini yang Allah kehendaki. Ini yang Allah inginkan. Ini yang kita kena buat. Itu Quran yang mula meresap ke dalam jiwa kita dan kita mula nampak apa sebenarnya fungsi diri kita sebagai seorang Islam. This is the process yang kita kena lalui. Daripada kita bingung, tak kira lah umur kita berapa tahun. 40 tahun ke, 50 tahun ke, even 60 tahun sekalipun. Jika sekarang ni baru kita tersedar, maka di sinilah ruang dan peluang untuk kita bangkit. Tadinya kita tidur, tadinya kita lena. Tadinya kita dalam keadaan duduk selesa, comfort zone. Diselimuti dengan pelbagai kenikmatan dunia. So sekarang kita ni dah terpilih, dipilih untuk memahami Al-Quran. So, faham Al-Quran, kita jadi orang yang diberi petunjuk. Petunjuk untuk berada bersama-sama orang yang pernah berada di dalam nikmat yang sama. Ini proses dia. So, sambung ayat dengan ayat 3-nya, ayat 4-nya. Tengok ayat 4. Dinampakkan kat situ, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Perkataan yang saya highlightkan adalah min qablik, min qablika, daripada orang-orang yang sebelum kamu. Apa yang kita nak kena pecahkan daripada perkataan qablika? Ini berat dan besar sebenarnya maksud qablika. Kita tak boleh jumutkan kepada satu perkataan itu tanpa kita melihat maksud dan maknanya yang sangat luas. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Kursi. Surah Kursi, Ayatul Kursi, ayat Kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255 tu, itu cerita Ayatul Kursi. Dinampakkan tentang wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dinampakkan seluas itu langit dan bumi. Kursi tu. Jadi apa tu dimaksudkan dengan kursi? Ramai orang pun tak tahu nak baca kursi tu apa. Tak apa, tu cerita lain. Kita letak tepi dulu. Yang sekarang ni kita nak lihat adalah perkataan qablika. Apa yang kita boleh pecahkan daripada root word qablika? Daripada perkataan qablik, qabala. Qabala ni kita boleh pecahkan menjadi maksud orang yang sebelum kamu. Tapi kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, kita akan jumpa satu perkataan yang dinampakkan tentang mutaqabilin. Mutaqabilin ni apa? Orang yang berdepan dengan kamu. Dipanggil berdepan-depan. Ini cerita tentang qabala juga. Orang yang sebelum kamu. Tapi siapakah orang yang sebelum ni yang kita nak kena cari? Jadi orang-orang ini yang kita nak kena duduk bertalaki, kita nak kena jumpa, kita nak kena berdepan, duduk berdipan-dipan. Golongan-golongan yang dah mendapat nikmat ini yang kita nak kena duduk cari dan kita kena dapatkan ilmu yang ada pada mereka. Di sinilah jalan untuk kita menjadi orang yang terpilih. Ni satu contoh macam mana kita nak mendapat apa yang mereka dapat. Tu Allah kata dekat tu, yu'minuna bima unzila ilaika. Apa yang kau dapat? Wama min qablika, sebagaimana orang sebelum kamu. So kita dapat Quran. Zaman sebelum kita siapa? Pastinya nenek moyang kita. Nenek moyang kita sama tak apa kefahaman yang mereka dapat? Sama tak macam kita dapat? Kalau berbeza, jangan rasa awkward, jangan rasa lain. Kerana apa? Sebab mungkin apa yang mereka dapat berdasarkan fahaman dan juga ilmu yang ada di zaman mereka. Tapi kalau kata kita nak dapat lagi faham, kita sampai sanatnya bersambung dengan apa yang Rasulullah dapat. Quran yang sama yang Nabi dapat, yang Nabi tinggalkan kepada sahabat, yang Nabi tinggalkan juga kepada kita. So kenapa kita hari ini, Islam yang kita dapat pada hari ini berbeza daripada Islam yang Rasulullah SAW sudah tinggalkan, sehingga kita kembali balik ke zaman yang ada ribanya. Jadi dah lain. Zaman Nabi, riba dah dihapuskan. Masuk zaman kita, riba dikembalikan, dihidupkan, dibolehkan. So kita duduk dalam zaman yang sama. Zaman yang di mana kita pergi ke kota Mekah untuk kita menunaikan umrah dan juga haji, tetapi umrah dan haji kita hanya menjadi satu umrah untuk kita pergi, lebih kepada pergi untuk melancong berbanding untuk kita memahami tujuan kita beribadah di sana. Persiapan dan persediaan kita hanya lebih dalam bentuk ritual, tidak kepada bentuk aktual. Kita lebih fokus dalam bentuk manasik, tetapi kita kurang memahami maqasidnya. Kita fokus dalam memahami manasik. Kita punyalah sungguh-sungguh nak buat manasiknya.
kita pergi hafal doa-doanya dengan kita punya takut lah kalau kata sesuatu berlaku kepada ihram kita, kita punya jagalah 13 rukun yang melibatkan ihram itu, pantang larang ihram tu, kita punyalah jaga, tak nak bagi kita tercicir kat mana-mana pantang larang. Tapi 6,236 ayat Quran ini kita langsung tidak ada pantang larang. Even kita boleh langgar sahaja tanpa rasa bersalah. Ayat-ayat yang ada dalam Quran. Kita tak pernah rasa bersalah di dalam kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Quran. Tapi kita cukup menjaga kalau kita buat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam pantang larang ihram. Termasuklah dalam ibadah-ibadah yang lain. So, ini satu bentuk dimensi yang kita nak kena baca. Kita ni, adakah kita faham bagaimana kita nak duduk dalam kelompok qablika, orang-orang yang sebelum kamu. Okey, daripada perkataan qablika ini lahirnya perkataan qabail. Daripada qablah menjadi qabail. Qabail ni boleh dinampakkan sebagai kabilah. Dah dia mula nampak kelompok-kelompok. So kita duduk di dalam kelompok mana pula? Kena kenal ni. Kita ni dalam kelompok mana? Orang-orang sebelum kamu. Kita ada golongan yang sebelum kamu dalam mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D. Dalam ada mazhab ni, pecah lagi mazhab-mazhab yang lain. So kita ni dalam kelompok yang mana? Kita ni mengakui kita ni dalam golongan yang mana? Kalau ramai yang besar ni, kita akan mengakui kita di Malaysia, kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Kita semua ni adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnah wal jamaah yang bagaimana? Adakah kita benar-benar membawa ciri-ciri orang yang mengangkat ahli sunnah itu sebagai satu bentuk kehidupan yang ahlinya dalam bicara sunnah, ataupun kita ini hanyalah golongan yang masih lagi hidup menyendiri, tidak ada jemaah. Namanya Islam tetapi nafsi-nafsi. Hidup tidak ada jemaah, tidak ada pergi masjid pun tidak, hidup dalam masyarakat pun tidak. Ini satu ciri-ciri yang kita nak kena kenal dan baca. So, soalan-soalan ni, tanyalah diri kita ni duduk dalam kelompok mana? Itu cerita qabail. Dan daripada qabail ni juga, daripada qabla ini juga ada perkataan qiblat. Qiblat daripada perkataan ini lahirnya kiblat. So, selama ini, kiblat ni cerita tentang arah. Kita ni hidup dalam arah tuju siapa? Kalau kiblat, kalaulah daripada kecil, saya lahir tahun 83, lahir 83 sampailah sekarang ini tahun 2021, dah 38 tahun. Sepanjang 38 tahun ni, ke mana kiblat yang kita tuju? Waktu kita tengok cerita Jepun lah kita jadinya. Waktu cerita Korea lah jadinya. Waktu datangnya hipster lah jadinya. Keluarnya black metal lah kita ngikutnya. Kan, zaman keluarnya daripada Nasrani membawa fahaman Nasrani, Yahudi bawa Yahudinya, kan, datang kepada kita, westernization pun berlaku. Habis kita tengok anak-anak cucu kecil kita mula mengikut cara pakaian mereka, cara budaya hidup mereka, dan bagaimana bahasa mereka pun berkiblatkan sana. So, semua ini adalah satu bentuk elemen yang kita nak baca. Hanya daripada satu perkataan, kita boleh melihat dimensi yang sangat luas. Kita nak jadi golongan yang bagaimana? Kemana kiblat kita selama ni? Adakah kita ni, kalau orang yang dah mengaji dekat US kan, duduk dekat USA dah lama sangat kan, sampai kadang-kadang tu cara hidup pun dah jadi macam dia orang. Kan, ada orang seorang tu, sahabat saya siap komen lagi, sama-sama duduk dekat US, dan dua-dua orang Melayu, kan, dah duduk dekat US ni. Kan, jadi orang Melayu A ni pergi ke rumah B. Kan, yang B ni masih mengekalkan adat-adat ketimuran. Walaupun orang Melayu tak lupa diri lah. Yang A ni dah lupa diri dah duduk kat US. Dah lama sangat duduk US. A ni pun pergilah dekat rumah B. So, budaya orang Melayu ni masuk rumah tanggal kasut. US ni mana ada kan, dia redah tak pakai kasut. So, dia pun pergilah rumah B. Dia dah lupa dah adat tu. Jadi, masuk rumah dia pakai selipar, pakai kasut lah rumah tu. Jadi, yang A ni pun tegok. Kan, bila tegok, lepas tu, yang A ni cakap apa dekat B? Kita dah duduk dekat US kan? Mestilah kita ikut cara hidup US. Apa pula nak ikut cara orang Melayu? Jadi ni tanda-tanda. Ni cerita membaca tanda. Ni tandanya orang dah lupa diri. Ni tanda orang dah tak ingat asal usul. Kan? Jadi di sini kita kadang-kadang kita nampak kiblat kita di mana?
Ini cerita yang general, belum masuk spesifik. Tentang seks bebasnya, tentang zina, LGBT, segala budaya kuning yang datang ke dalam masyarakat kita. Semua ni lagi besar topiknya kalau kita nak perincikan. So, tapi kita nak nampak secara generalnya, kita ni duduk dalam golongan mana. Daripada perkataan qablik, ini qabala ni datangnya perkataan taqabbala. Kalau kita tengok dalam Quran, ada perkataan kalau kita baca taqabbalallah, kita minta moga-moga Allah menerima. Daripada qabala, perkataan qabul, terima, kan, ijab dan qabul. So cerita qabala, qabul ni cerita tentang benda yang kita nak terima. Seadakah kita ni dah dapat sesuatu yang dah menerima satu risalah yang besar? Kita dah mendapat satu benda yang Allah kabulkan. Permintaan kita Allah kabulkan. Doa yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang istiqamah. Daripada siratal ladzina an'amta alaihim, satu sirat, satu jalan, satu strategi yang sebagaimana yang diberikan kepada orang-orang yang diberi nikmat. Kita dah terima belum benda tu? Kita dah dapat belum benda tu? Itu kalau qabulnya. Kalau terimanya, Allah nak menerima kita ni sebagai hamba-Nya, hamba yang Dia kehendaki, nak menjadi orang yang terpilih. Adakah kita dah menjadi golongan-golongan tersebut? Ni terlalu besar makna qabala. Terlalu besar makna kita nak menjadi daripada kalangan orang-orang yang terdahulu. Dan paling penting, once kita baca cerita tentang qablika, min qablik, min qablikum, ada perkataan kum pun ada. Jadi sebelum-sebelum mereka, sebelum-sebelum kamu. Ini semua adalah cerita tentang sejarah. Siapa orang sebelum kamu? Itu semua cerita sejarah. Orang sebelum kamu yang baik pun sejarah, yang buruk pun sejarah. Kita mungkin dah mula menampakkan, kalau sebelum-sebelum ni saya rasa saya banyak menyebut tentang nama Snow Agrunje. Snow Agrunje ni membalik Kristian yang daripada Belanda, asalnya keturunan Yahudi, datang ke Nusantara melalui Aceh, lalu membuat satu agenda pemesongan akidah umat Islam di Nusantara. Sejarah tak tu? Itu pun sejarah. Kita kena kenal tak sejarah dia? Kena kenal. Kalau sampai hari ini kita tak kenal lagi, Snow Agrunje itu tak ada dalam kamus hidup kita, maksudnya kita belum kenal sejarah lagi. Kita belum kenal asal usul kita. Sebab apa? Peranan dia sebagai orang yang memesongkan akidah umat Islam di Nusantara sangat besar. Dan kita tidak kenal culprit, orang yang telah menyebabkan perpecahan Islam di Nusantara itu bermula daripada kedatangan penjajahan Belanda ke atas tanah Melayu. Kita kena kenal sejarah bagaimana Inggeris dan tanah Melayu ini memecahkan kita, memisahkan Indonesia dan juga tanah Melayu. Kan, British kata, okey tak apa, aku ambil tanah Melayu, Belanda engkau ambil Indonesia. Berapa pampasan aku bayar? Oh, 1 juta pound. Bayar 1 juta pound. Ini sejarah yang berlaku. Ada perjanjian Inggeris, Belanda. Tapi kita tak tahu, kita tak faham. Kita cuma belajar sejarah dan dia tak jadi satu input yang melekat dalam kepala sehingga kita kenal asal usul kita, bagaimana tanah Melayu ini diratah dan juga dihak milikkan kepada bangsa asing, lalu mereka menguasai kita dengan satu misi untuk memecah belahkan kita dengan 3G, Gold, Glory and Gospel. Ini 3G yang dibawa oleh semua syarikat-syarikat Hindia. Tak kiralah VOC daripada Belanda, tak kiralah syarikat Hindia Timur daripada Inggeris, tak kiralah daripada Sepanyol, Portugis, semuanya datang dengan misi yang sama. So kita sebagai umat Islam, sejarah itu adalah satu kata akar, kata pokok yang sangat penting untuk kita kenal siapa diri kita, daripada jaluran mana kita terima agama kita pada hari ini, dan bagaimana kita memahami Islam, iman, Quran dan kitab yang memandu kita. Adakah kita berangan-angan merasakan diri kita ni Islam, Muslim, beriman, dan kita rasa comfort zone, selesa dengan apa yang kita ada. Kita pergi kerja, kita buat kenduri kendara, kita bersedekah, kita bayar zakat, kita rasa kita dah cukup Islam. Ini masalahnya bila kita rasa kita serba cukup.
an ra'a husta'na. Apabila dia merasakan dirinya serba cukup. Apabila kita merasakan diri kita dah memiliki apa yang ada. Innahu tagha. Sesungguhnya apabila Fir'aun itu dia merasa dirinya serba cukup. Dirinya sudah melampaui batas. Dirinya sudah melebihi daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. So kita sekarang ni, kita tidak memahami semua elemen-elemen yang ada dalam Quran ini, yang ada depan mata kita ni, dan apa yang ada di sini. Ni dalam kitab yang saya tengah tunjuk ni. Ulaika ala hudan min rabbihim. Nak jadi orang-orang yang mereka itu duduk di atas petunjuk itu, sebelum tu hum yuqinun. Kau kena jadi orang-orang yang yakin. Kau kena jadi orang-orang yang betul-betul memahami. Pasti tidak ada dakwa-dakwi mendapat benda ini, rahsia agama ini dengan yakin. Quran yang ada depan kita itu diyakini, bukan kita meraguinya. Quran yang ada depan kita ni mesti difahami. Kalau tak faham, jangan kita serah diri cepat sangat. Wallah mak, tak faham lah baca Quran, tolak tepi, pergi tengok komik. Lagi teruk. So kita nak jadi orang yang, kalau tak faham, then that is your challenge untuk memahamkan dia menggunakan akal yang ada ni. Allah bagi akal, afala yaqilun. Takkan kau tak nak guna akal? Afala yatafakkarun. Takkan kau tak nak fikir? So tugas kita ni memikirkan mesej Allah ini kepada kita. That means Al-Quran ni is very personalized. Dia bagi dekat kita sesuai dengan zaman kita, sesuai dengan umur kita, sesuai dengan situasi, era, fasa kita yang tersendiri. So jangan kita jumut hanya meletakkan Quran ini sebagai satu bacaan Arabnya saja, lalu kita berlumba-lumba membacanya, mengejar pahala, tetapi kita tidak memahami di mana mesej Allah yang sangat penting untuk membangkitkan jiwa kita supaya hidup. Jangan kita jadi orang yang mati sebelum mati, yang pasti. Tak sampai lagi umur 60-70 tahun, jiwa kita dah mati. Quran itu dimatikan peranan dan fungsinya. Cukup khatam Quran, tak faham tak apa, janji engkau dah baca, engkau dah khatam, engkau dah Islam. Dan kesian kalau kita jadi orang yang begini. Kesianlah kepada anak-anak kita yang kita dah ajar mereka begini. Suruh mereka hafal tetapi mereka tidak faham apa yang dihafal. Pun kita kena kesian. Islam mengajar kita menjadi umat yang berfikir. So jadikanlah akal ini akal yang sihat, akal yang memikirkan apa misi dan fungsi kita sebagai seorang hamba Allah. So jangan rasa kita ni dah cukup dengan Islam yang ada pada diri kita. Jangan rasa kita dah cukup beriman kalau Quran pun kita masih belum faham. Ada kekurangan di situ yang kita kena tutupi. Ada benda yang kita kena cari jalan untuk kita penuhi kriteria iman yang kita nak kena dapatkan. So syurga Allah mahal. Syurga Allah sesuatu yang kita kena serahkan harta dan jiwa untuk kita milikinya. Adakah kita ni dah pun menyerahkan diri kita sepenuh hati, menyerahkan jiwa kita sepenuh hati kepada agama Allah, meletakkan diri kita sepenuh hati milik Allah? Padahal dalam Quran Allah cakap Allah nak pinjam daripada kita. Berikanlah Allah pinjaman. Allah minta. Macam mana Allah dah bagi kat kita hidup, Allah dah bagi kat kita nyawa, Allah dah bagi segala-galanya kat kita, tak minta apa-apa, tiba-tiba Allah minta pinjamkan kat dia. Kita faham tak konsep memberi Allah pinjaman? Ni banyak benda ni. Allah bagi anak kepada kita pun sebagai pinjaman. Tapi adakah kita meminjamkan anak kita kepada Allah untuk tujuan pembangunan agama? Allah bagi isteri pun sebagai pinjaman kepada kita. Buat teman sebelum kita mati. Adakah kita meminjamkan isteri kita untuk tujuan pembangunan agama? Allah bagi isteri, Allah bagi suami. Suami itu adalah pinjaman kepada jiwa-jiwa wanita yang ada dalam muka bumi ini. Adakah wanita-wanita ni menyerahkan suami dia untuk urusan agama? Ni banyak kita nak kena fikir, nak kita gunakan akal yang sihat ni untuk kita membuka jiwa dan lapangkan dada kita dalam kita nak jadi golongan-golongan yang duduk di atas jalan yang lurus. So di situ Allah kata mereka itulah di atas petunjuk min rabbihim. Bila jumpa perkataan min rabbihim, di situ ada satu benda yang kita kena dapatkan daripada 14-25. Kita akan buka lah ayat tu nanti. Rasanya dah pernah buka sebelum ni. Cuma 14-25 tu tu'ti ukulaha.
biizni rabbihim. Kita akan mendapat berdasarkan apa yang dah diizinkan oleh Rabb kita. Tu benda tu ada dekat dalam ayat kursi. Surah 2 ayat 255. Rajin buka, baca, tengok ayat kursi tu, fahamkan. Ataupun baca ayat kursi tapi tak faham. Then ada masalah kita sebenarnya. Lebih baik kita ambil masa pecah otak, kita baca Al-Quran itu untuk kita mengkaji dan memahami dan mendalaminya, cari guru sampai kita pandai Quran. Daripada kita duk pecah otak main sodoku. Tahu, main sodoku kan, buat benda tu hujungnya tak dapat apa-apa. Siapa pun tak menang. Menang rasa puas hati kat diri sendiri. Kononnya dah boleh menjawab puzzle yang manusia cipta. Tapi Qurannya Allah bagi satu puzzle kat kita, langsung kita tak gunakan akal untuk memikirkan apa mesej Allah. Kat situ kita kena sama-sama fikir. Wa ulaika humul muflihun. Di situlah kunci untuk kita menjadi orang-orang yang muflihun, yang beruntung. So fikir balik, kenang balik diri kita, adakah kita ni golongan yang berada dalam golongan untung atau kita berada dalam golongan yang rugi? Untungnya kita kerana kita dah mendapat mesej Allah ini sebagai satu bentuk bacaan yang hak, ataupun kita masih lagi gagal memahami apa yang Allah sedang sampaikan kepada kita. Ambil balik apa yang saya sampaikan tadi, dia nampak kan Quran diturunkan secara tartil. So jangan takut kalau kata kita belum mulakan lagi. Sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya beruntunglah kerana kita sudah tergerak hati untuk memulakan sesuatu daripada kita lihat kawan-kawan kita yang masih tidur dan lena. Jangan rasa takut kalau kita tak ada kawan. Tak semestinya kita mula mesti dah terus ada kawan. Rasulullah mula-mula seorang juga. Dia seorang-seorang je dekat Gua Hira tu. Kemudian dia mencari pasangan dia. Qarina ni sini adalah Khadijah. Di situ mereka berpasangan. Anak-anak, ada keluarga sendiri daripada Ali, ada sahabat baik daripada Abu Bakar, dan kemudian baru memulakan satu langkah yang lebih luas, lebih besar. Kita pun sama. Di akhir zaman, fasanya fasa jahil. Jahiliah moden yang sedang berlaku berlega di sekeliling kita ni memungkinkan kita sukar untuk bergerak dalam memahami Al-Quran. Nak mencari guru yang mursyid pun satu cabaran. So carilah guru yang mampu untuk membawa kita kepada fahaman agama jelas dan bukan lagi dalam keadaan bersangka-sangka. So ini satu misi yang sangat-sangat besar yang kita nak kena buat dan kita kena usahakan. Kalau kita tak mula sekarang, maka kita akan berlengah-lengah sampailah kita akan selesa balik dalam comfort zone yang sama, lalu kita akan tarik balik selimut tu, sama lena lah jawab dia. So kita tak nak jadi golongan yang rugi. Al-Quran dah lama dah duduk dalam rumah kita. Berapa lama lagi kita nak biarkan dia menjadi satu bentuk bacaan yang tidak dimanfaatkan untuk menghidupkan jiwa kita. Jadi insya-Allah pada hari ini seruannya adalah untuk kita memikirkan mesej yang ada di dalam Al-Quran. Permulaan, kita gerakkan dulu diri kita untuk mendalami makna-maknanya. Membaca terjemahan dia dan mula melihat keyword-keyword yang ada di dalam Al-Quran. Sukar untuk permulaan. Tetapi once kita dah biasa, dan di situ kita akan jumpa jalan dia. Dan jalan inilah jalan-jalan orang-orang yang terpilih. Bukan semua orang boleh lalui kerana nafsu manusia akan sentiasa mengajak kita ke kiri. Padahal kita nak duduk dekat jalan yang lurus. Dia macam bawa kereta lah. Kan? Kalau kita bawa kereta, saya nak balik Penang, bawa kereta jalan yang lurus itu, jalan yang paling sedap. Siapa yang biasa bawa waktu malam, waktu jalan lurus tu lah kita nak tertidur. Betul tak? Tapi bila kita dah tersedak, dah kat corner tu, barulah kita mula buka mata luas, kita mula fokus balik. Jadi sebenarnya jalan yang lurus tu adalah jalan yang contohnya juga adalah satu jalan yang cukup selesa untuk kita. Kalau kita berada di jalan yang lurus di atas Siratal Dajjal. Duduk di atas jalan Dajjal ni. Tahu, duduk di atas jalan yang orang-orang yang telah pun Dajjal cipta syurganya. Kita punyalah selesa dekat jalan lurus itu sampai kita tak nampak kita ni sedang menjauhi kebenaran. Jauh daripada jalan yang sebenar. So kita kena sedar di mana poin-poin penting dalam hidup kita ni, di mana manusia boleh dipesongkan sehalus-halus pemesongan. Dalam aktiviti harian kita rasa kita dah Muslim. Dengan solat kita, puasa kita, zakat kita, dah banyak kali pergi umrah dan haji. Tapi kita tak sedar Quran yang ada depan mata kita sampai hari ini kita tak faham-faham.
Di situ bahayanya. Sebab kalau kata kita mengaku kita beriman dengan kitab, ini point last yang terakhir sebelum saya tutup. Kalau kata kita mengaku kita beriman dengan kitab, cuba cek berapa ribu ayat-ayat Quran yang dah kita laksanakan. Kalau kita belum ada ayat yang kita belum laksanakan dengan kefahaman, maksudnya belum ada lagi ayat yang kita dah boleh banggakan yang mengatakan kita dah beriman dengan Quran. Kalau kita tak baca Quran dan kita faham, macam mana kita nak jadikan Quran ini sebagai imam di dalam kubur kita? Padahal dalam kubur nanti yang akan ditanya dan akan disoal, man imamuka? Siapa imam kamu? Di mulut sekarang kita boleh jawab Quran. Tapi kita kenal tak imam kita? Kita kenal tak Quran yang akan menjadi penyelamat di dalam kubur kita nanti? So kalau kita masih lagi belum tak boleh jawab, maka itu adalah satu gesaan untuk kita terus membaca Al-Quran. Mengenali Al-Quran itu sebagai satu bentuk bacaan yang hak. Bukan angan-angan, bukan sangka-sangka, bukan reka-reka. Tolak sekejap tepi tajwid itu, tolak sekejap taranum itu, tolak sekejap bacaan itu. Kita nak baca dengan bacaan yang kita benar-benar memahami. Kalau baca Melayunya pun tak faham lagi, itu tanda ada masalah kita dalam memahami Quran. Kerana apa? Ada missing link. So missing link itulah yang akan membuatkan kita memahami. Kenapa Quran ini ayat dia di sini, kenapa ada di sini, kenapa ada kat sini. Itu Allah jawab dalam surah 16 ayat 101. Tak, Allah dah jawab dah semua benda tu dekat dalam Quran. Cuma kita saja tak jumpa jawapan dia. Kenapa kita tak jumpa jawapan dia? Kerana kita tak berusaha untuk memahami puzzle yang Allah bagi ni kat kita. Itu hakikat kita nak berada dekat dalam jalan-jalan orang yang lurus. Nikmat yang orang-orang terdahulu dah dapat. Orang-orang yang min qablikum, sebelum kamu dapat. Sebelum kita dapat. So kalau kata kita tak cari orang-orang ni, kita tak duduk berdepan-depan dengan mereka ini, maka kita tidak akan menerima ilmu yang mereka pernah dapat dan kita pun tak akan dapat. Nak cari Nabi, Nabi dah tak ada. Nak cari Rasul, Rasul pun dah tak ada dah. Jadi kita hanya tinggal beberapa sahaja baki orang-orang yang sedang berusaha untuk mengembalikan balik risalah yang sama, ini dipanggil risalah nubuwah yang Nabi dapat melalui Al-Quran dan sunnah yang sebenar, lalu disampaikan secara bertalaki. Disampaikan untuk kita memahami ayat-ayat Allah ini sebagaimana zaman yang Nabi sendiri pun dapat dan disampaikan kepada umat ketika zaman Nabi. Islam itu yang kita sedang cari kebenaran dan jalannya. Cabarannya, semua zaman ada cabaran. Zaman Nabi ada cabaran, zaman kita pun ada cabaran. Dan cabaran itu tak akan lari daripada pokok yang sama. Kalau cerita Nabi kena boykot, Nabi kena lontar batu, sama je. Cuma batu kita tu berbeza pada hari ni. Boykot kita berbeza sikit pada hari ni. Nabi berperang, kita pun hari ni berperang. Nabi berperang dengan darah, senjata, kena angkat pedang. Kita hari ni hari-hari berperang. Buka TV berperang. Buka YouTube berperang. Buka Facebook berperang. Berperang dengan nafsu kita. Buka Shopee, lagi berperang. Sampai boleh berperang laki bini. Hanya kerana apa yang ada di dalam teknologi dalam rumah tangga kita pada hari ini. Sesemua orang berperang. Guru berperang dengan muridnya. Mak bapak berperang dengan anaknya. Sama-sama masyarakat berperang. Ahli politiknya berperang. Hari-hari kita sedang melihat peperangan. Daripada mulut, kata-kata, Facebook, sampailah kita akan lihat pertumbuhan darah yang akan berlaku andai kata kita tidak put a stop dalam perbincangan, pertelingkahan, satu perbalahan dalam mencari maksud dan makna ketuhanan yang sebenar. Ini satu benda yang kita tak boleh elak. Perang salib sampai hari ini masih lagi berlaku. Kita jangan ingat perang salib itu sudah tamat. Yang tamat hanyalah dari sudut peperangan dalam mengangkat senjata. Itu dah tamat. Pendamaiannya dah berlaku. Memang berdamailah. Tak ada lagi angkat senjata semua. Tapi peperangan secara doktrinisasi, kalau berlaku dalam peperangan dalam bentuk penjelajahan untuk kolonialisme, itu berlaku sampailah Senok Arunji datang. Jadi maksudnya berlaku lagi tak perang salib? Masih berlaku. Cuma mereka membawa doktrin yang berbeza. Tidak berperang dengan senjata semata-mata, tetapi mereka membawa doktrin dan ideologi untuk memesongkan dan memecah belahkan umat Islam. Kesannya hari ini kita jahil dan kita tidak memahami asal-usul agama kita sehingga kita menjadikan Quran itu sebagai satu bentuk bacaan yang jauh daripada maksud dan tujuan diturunkan wahyu itu khusus kepada kita umat di akhir zaman. Okey, itu sajalah daripada saya. Dah pukul 12.10. Mohon ampun dan maaf andai kata saya tersalah kata,
tersasar dari sudut penyampaian. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Dan suka untuk saya menjemput sahabat-sahabat semua jika ada yang berhajat ataupun berminat ataupun yang ingin memanjangkan lagi rezeki kepada sahabat-sahabat, saudara kita yang memerlukan. So kempen Projek Pelangi masih lagi berlangsung. So ada dekat dalam description itu. Jika ada yang berhajat untuk memanjangkan rezeki masing-masing kepada golongan-golongan asnaf, anak yatim dan juga mereka yang memerlukan bantuan khusus dalam bentuk apa saja bantuan yang kita boleh salurkan. Jadi insya-Allah Projek Pelangi masih lagi meneruskan agenda dan juga program-program kita menyantuni asnaf-asnaf ni. InsyaAllah di situ ada ruang untuk kita sama-sama saling bantu-membantu. Jadi kempennya tetap ada, boleh panjang-panjangkan. Jadi kalau rasa ilmu yang berguna ini mampu untuk membangkitkan jiwa kita, maka bolehlah terus mendanai melalui projek tersebut, kerana ia akan terus kita sampaikan kepada golongan-golongan yang targeted. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Kita sambung komen dekat dalam bilik sebelah, masuk dalam Bicara Maqasid, kita sembang panjang kat situ. Nanti kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Itu sajalah daripada saya. Azza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.